rahimahullah taala. Wa nafa'na bi ilmihi wa limna fid darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung kembali dalam pengajian kita dalam kitab Mukhtasar pada muka surat 914. Tak. Kewafatan wafatnya Sayyidina Ali Osman 213. Wafatnya Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Menceritakan kewafatan para khulafa rasyidin. Cerita Nabi orang mulia-mulia saja ni. Hadis tentang pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dia kena bunuh juga masa tengah baca Quran. Ini perbalahan lah. Masa tengah baca Quran naik atas rumah. Dan darah dia tu titik betul-betul tengah-tengah Quran surah Kahfi. Sangat terkena, kata Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi saudaraku Sayyidina Osman radhiyallahu anhu untuk menyelamatkannya yang sedang terkepung, dan aku masuk kepadanya Sayyidina Osman. Dalam rumah dia lah, aku pom belakang sekeliling. Kemudian baru dia lopak pagar. Maka Sayyidina Osman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW di jendela kecil ini, yaitu jendela kecil yang ada di dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, wahai Sayyidina Osman, mereka telah mengepung kau. Maka aku menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda lagi, apakah engkau mereka membuat engkau haus? Aku menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan timba yang berisi air kepada aku, dan aku minum sehingga hilang dahagaku, dan aku rasakan dinginnya di dalam dadaku dan di antara dua bahuku. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi kepada aku, jika engkau mahu, engkau akan ditolong dari mereka, dan jika engkau ingin, maka berbukakanlah bersama kami. Maka aku memilih untuk berbuka bersamanya Rasulullah. Maksud berbuka wafatlah. Berbuka dari syurga tengah puasa. Maka pada hari itu Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu terbunuh. Kisah dia sebut banyak lebar dah, lebar terutama. Jadi nak selamat ke tak, pilih nak berbuka dengan Nabi. Kata Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu berkata kepada orang yang hadir dan kematian sedang menjelang Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu. Apa yang dikatakan Sayyidina Osman radhiyallahu menjelang kematian? Mereka berkata, kami mendengarnya berkata, ya Allah, satukanlah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam radhiyallahu berkata, demi yang diriku berada di tangannya, ini di kudratnya lah, jikalau Sayyidina Osman berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka tidak bersatu selama-lamanya, maka sampai kiamat mereka tidak akan bersatu. Lalu dia doa lah. Tapi tak saya doa nak bertemu dengan Nabi lah. Kalau doa ni saya tak berlaku dia. Wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, khulafa rasyidin 4 orang. Sayyidina Abu Bakar saja tidak terbunuh, hal lain semua mati syahid belakang. Kata Al-Hanzali berkata, pada malam ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ditusuk, datang kepada Ibnu Tiyah radhiyallahu anhu ketika fajar terbit untuk meminta izin kepadanya untuk izin salat subuh. Dan pada ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sedang berbaring dan merasa berat. Kemudian Ibnu Tiyah radhiyallahu anhu mengulangi lagi, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu masih seperti demikian, berbaring juga berat. Maka ia mengulangi untuk ketiga kalinya, dan bangunlah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan berjalanlah sambil membacanya, sambil membacakan bait syair ini. Kecangkanlah ikat pinggang engkau untuk kematian, karena sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui engkau, dan janganlah engkau gelisah karena kematian apabila kematian itu telah mendatangi engkau. Dia baca syair.
Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sampai di pintu kecil, ia pun ditangkap dan ditusuk oleh Ibnu Muljim. Kisah dia kan, dua orang ni pakat nak bunuh dia dengan Sayyidina Muawiyah. Maka keluarlah Ummu Kalsum, isteri Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan berkata, mengapa kejadian seperti ini selalu terjadi pada waktu solat subuh? Suamiku dibunuh dan pada waktu subuh ayahku dibunuh. Waktu subuh belaka. Seorang syekh daripada kaum Quraisy berkata bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika ditusuk oleh Ibnu Muljim, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku sungguh beruntung demi Tuhan pemilik Kaabah. Butung bagi dia. Dibunuh. 3 orang sahabat Kabil ni semua mati syahid belaka. Habis kisah kematian Sunan Nabi dan seperempat Rasyidin. Kata dia masuk pasal lain, faslun tentang ucapan-ucapan orang menjelang kematian. Lagu mana orang-orang ni nak ucap masa mati ni, nak mari dah menemui dia. Ketika kematian menjelang, yakni datang lah. Ketika kematian datang, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, dudukkanlah aku. Maka mereka pun mendudukkannya. Kemudian ia berzikir. Molek lagi tu. Bila kematian nak datang, berzikir. Dan mengucap tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kemudian ia menangis dan berkata, ingatlah Tuhan engkau, wahai Muawiyah. Sayyidina Muawiyah, setelah engkau tua dan lemah, ingatlah dahulu ini adalah daun ke apa tu? Daun yang ranum. Kepamdaan yang ranum. Kemudian tangisannya semakin nyaring dan berkata, wahai Tuhanku, kasihanilah orang yang tua yang maksiat ini, yang mempunyai hati yang keras. Ya Allah, hilangkanlah segala kesalahan. Dan ampunilah segala ketergelinciran dan masukkanlah dengan kelembutan dan engkau atas orang yang tidak mengharap selain engkau dan tidak berpegang kepada selain engkau. Ini kata-kata Sayyidina Muawiyah ketika datang kematian. Jadi kita boleh tirulah. Dan ketika kematian menjelang Sayyidina Muaz bin radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku takut kepada engkau ya Allah. Dan pada hari ini aku berharap kepada engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau mengetahui bahawa aku tidak menyintai dunia. Tak apalah, tak ada cinta dunia. Asal takut aku tak, tapi hari ini tak boleh nak harap hari mati. Dan tidak menyintai hidup abadi di dalam dunia. Tak sah juga hidup lama-lama di dunia. Kerana aliran sungai dan menanam tumbuhan, tetapi kerana rasa haus dan kerana bersabar atas segala yang tidak disukai, dan kerana berkumpulan dengan ulama. Dikatakan kepada Zulnunin, apa yang kau inginkan? Ia menjawab, yang aku inginkan adalah aku makrifat kepadanya Allah sesaat sebelum aku mati. Makrifat sini makrifat khasah. Jadi ada setengah orang dia tak dapat makrifat khasah masa hidup, tapi masa dekat nak mati saat dapat makrifat khasah. Itu permintaan perkataan ketika hendak datang mati. Bersangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Penjelasan tentang keadaan kubur, perkataan para ulama tentang kubur. Lagu mana ni cerita pasal kubur dan apa kata ulama? Kata Sayyidina Ad-Dahhak radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, manakala dikatakan orang baginya, siapakah orang paling zuhud, orang paling benci dunia? Rasulullah SAW bersabda, man lam yansal qabra wal bila wa taraka fadla zinatil dunya wa athara ma yabqa ala ma yanfna wa lam ya'udda ghada min ayamih wa adda nafsahu min ahli al-qubur. Artinya zuhud ni orang yang tidak melupakan kubur, ingat sama kubur, dan kerosakannya kubur itulah.
Bila kita masuk dalam kubur akan rosaklah, punah, membusuk dan meninggalkan yang lebih daripada perhiasan dunia. Tahu ya tu, sentiasa ingat kubur. Atau dulu ada kubur lah pada rumah. Dan lebih mengutamakan yang kekal daripada yang fana. Yang kekal ni akhirat, yang fana ialah dunia. Sentiasa dia ni lebihkan akhirat sama. Dan tidak menghitung esok hari sebagai harinya. Seorang adalah dan menganggap diri sebagai ahli kubur. Sentiasa ingat ahli kubur. Tu Nabi cerita kata orang zuhud tu lah. Ahli kubur kat mati. Bila ingat kau mati kat tak asal lah dunia. Dan kata Sayyidina Hasan bin Saleh rahimahullah ta'ala bila melewati kubur, ia berkata, betapa indah zahir engkau. Sebab kubur ni kita tengok straight je, nyaman je. Atas kubur comel je, hijau. Dan di dalam engkau hanyalah bencana. Dalam itu tahulah, ada berasa, ada tepik. Atas dia comel, susun belakang. Saya kata Sunan Nabi Daud AS melewati atas seorang perempuan yang menangis di pinggir kubur dan berkata, dunia telah lenyap dan aku tidak memperolehi dunia. Ketika engkau telah dimasukkan mereka di dalam liang lahat, bagaimana aku akan merasakan imannya? Rasa kentut sedangkan engkau telah dibaringkan mereka. Lalu perempuan itu berkata, wahai anakku, dari sebelah manakah ulat mulai menggigit engkau? Perut diri anak dia mati. Anak dia dalam kubur. Tinggal dunia walaupun tak dapat. Tanyalah anak, alik mana ulat start gigit dulu? Maka Sunan Nabi Daud AS tersungkur pensan di tempat itu. Dengan perempuan. Penjelasan tentang adab ketika kematian seorang anak. Jadi kita sedikit pun sama juga. Dia ada cerita sikit. Tentang anak mati kecil ada kelebihan. Siapa-siapa anak mati kecil ada kelebihan. Syarat beradab, redha. Apabila anak engkau atau kerabat keluarga lah, engkau meninggal, maka tempatkanlah ia seperti orang datang kepada engkau dari perjalanan, di mana engkau mesti mengikutinya. Jadi dia kata kalau kita ni anak mati ataupun anak kaum kerabat, anak dara ke, adik-beradik ke, mak ayah kita ke, orang kita sayang. Lagu mana bila dia mati dia kita tempatkan, kita anggaplah. Tempat ni kita anggapkan ia seperti orang datang kepada engkau dari perjalanan, di mana engkau mesti mengikutinya. Jadi nak ayatnya bila anak mati ke, ayah mati ke, adik-beradik ke, kita anggaplah dia ni pergi satu perjalanan. Yang mana perjalanan itu kita mesti kena ikut. Ikut sekali. Biarlah ayah pergi dulu. Nanti ayah tunggu. Dan kita pergi boleh ikut ayah. Anak-anak kita pergi dulu. Alhamdulillah surga dah dia ni. Dia pergi dulu perjalanan ni. Nanti kita akan pergi juga. Tak sedap pelik. Atau orang yang kembali sebelum engkau ke kampung halamannya. Ataupun anak kau ayah di mana ni? Balik kampung dah. Nanti kita pergi juga ke kampung dia. Dan kau mesti mengikutinya mengikut kampung halaman. Anggap lagu tu lah. Anggap lagu tu. Kita tepatikan lagu tu bila seseorang tu mati. Supaya tak ada geluh gesah lah. Tak ada lah duka cita sangat. Moga sini tempat pergi belakang. Pas sore-sore siapa dulu je. Jadi bila mati anggap, dia pergi dulu. Nanti kita pergi pula. Dia pergi dulu. Kerana sesungguhnya bila engkau mengetahui bahawa engkau akan mengikuti mereka, maka yang demikian itu engkau tahu kita akan mengikuti mereka mati dah. Tidak akan menyulitkan engkau. Situ. Tidak akan menyulit, tidak akan serap, pedih sangat, sedih sangat, tak ada harapan dah. Dia pergi dulu. Muka masa dia siapa dulu. Itulah cara, salah satu cara orang menenangkan anak-anak juri ayah dia mati. Sabar, ayah pergi dulu. Ayah pergi dulu, dia tunggu sana. Tunggu nanti kita pula pergi. Kena pergi belakang sini, tak boleh tak pergi. Jadi tu anggap dia bila anak kita mati ataupun kaum kerabat.
beradab. Anggap lagu tu lah, baru kita tak berasa pedih mana. Kita pakai pergi juga. Nampak dengan bangak je. Nanti jumpa den belakang. Jadi supaya kita ni tidak ada geluh gesah sangat lah. Kemudian kata ada ziarah kubur sekali dianjurkan. Ziarah kubur ni sunat, setengah mengatakan. Kita telah diizinkan untuk ziarah kubur yang sebelum kita dilarang. Ini sahabat dulu, masa masuk Islam dilarang. Kata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Zuril kubura tuzakkir bihal al-akhirah. Waghsilil mauta fa inna mu'alajata jasadin khafin mau'izatun balighatun wa salli ala janaizi la'alla zalika an yuhzinaka fa innal hazina fi zillillahi ta'ala." Artinya hendaklah engkau menziarahi kubur-kubur ziarah. Agar dengannya, dengan ziarah kubur itu engkau mengingat ke akhirat. Itu tujuan ziarah. Tujuan ziarah supaya ingat akhirat. Slow sikit dunia. Mandikanlah orang yang meninggal. Siapa meninggal keluarga lagi. Biasa mandi dah sore. Pergi tolong juga. Gosok-gosok dengan sabun. Balik-balik kiri kanan. Pasal apa mandi tu? Kerana memandikan jasad yang telah meninggal adalah nasihat yang sangat dalam. Kerana mayat ni dia kerah. Takut pegang, takut. Sejuk lebih ada air batu. Sekali mula-mula pegang tu kejut. Tak nali asal dah hijau. Lepas tu lama kohok baru relax. Kerah kekong mandi. Jadi masa kita mandi tu nasihat yang mendalam. Kita saja yang tahu. Orang lain tak tahu. Aku ni lagu ni juga. Lambat ke bangak je. Dan ia berkata lagi Abu Zarin. Berkata, dan salatkanlah oleh engkau atas jenazah agis mayat-mayat juga. Mana ada kematian salat mayat agis. Antara kerja lah. Mudah-mudahan yang demikian membuat engkau sedih. Kerana orang bersedih berada di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Sedih ni sayu lah. Masa kita nak pergi mayat-mayat, mayat di depan kita ada berasa sayu. Masa mayat di depan tak ada orang suka hilang kakak orang sayu. Tama-tama kita tengok keluarga arwah. Orang-orang arwah, muka sayu belakang. Di ujung mata dia. Nampak kesedihan. Jadi kita pun turutlah bersedih, sayu. Situlah duduk bawah naungan Allah Ta'ala. Sebab tu perasaan yang kita rasai apabila keluarga kita mati, hak Tuhan nak. Dia nak lagu tu sama benar. Kalau orang mati kurang sikit, kalau orang kita ayah kita ke, mak kita ke, anak kita ke, adik-beradik kita saya masa dia mati di perasaan kita. Orang biasa lalu tahulah. Sayu je. Kalau ibu ni kosong dunia. Kosong tak ada apa sekarang. Balik rumah pun tak ada apa lah, dia tak ada mak. Jadi perasaan saya itulah nak. Kerana duduk bawah naungan Allah Ta'ala. Lepas tanah ke apa, segam lah. Itu tak saya. Perasaan saya tu nak. Baru kita ingat akhirat. Lagu tu sebenarnya kehidupan nak. Slow, keadaan beringat, keadaan sedih sama. Bila hilang ada perasaan itu kena sikut setan, jadi galak mula. Dan lagi Rasulullah SAW bersabda, "Zuru amwatakum wa sallimu alaihim wa sallu alaihim fa inna lakum fiha ibratan." Apa lagi Nabi kata ni tentang ziarah kubur? Artinya ziarahilah orang-orang meninggal dari kalian. Hak tadi ziarah kubur, tu asal kubur dah. Hak ni meninggal, orang telefon WhatsApp, meninggal dah. Meninggal dah dia. Kita start pagi lalu lah. Kata nak pergi mayat lah. Dia ada nak pergi ziarah orang mati. Sunat. Pahala dia besar. InsyaAllah bila kita suka ziarah orang mati, kita mati nanti baru ziarah juga. Hijau ke dah berhenti lah. Berhenti. Cuti. Gapa dia boleh panggil emergency. Mati-mati ni emergency. Semua orang faham belakang. Cuti. Apa ini ada kematian. Kerana nak pergi ziarah tu. Bila kita suka pergi ziarah orang mati, insyaAllah kita mati ramai orang ziarah. Orang mati ziarah bukan saja baca Quran, baca Yasin, doa kita.
Kalau kita malas jarah, mati. Baik, kita bawa kita jarah nanti. Dan ucapkanlah salam kepada mereka mana yang telah meninggal dunia. Dan bacakanlah selawat untuk mereka. Kerana di sana kalian dapat memperoleh pelajaran. Iktibar lah. Kita pergi ziarah mati dapat iktibar banyak. Baca selawat, baca Quran. Penjelasan tentang hakikat kematian. Lagu mana mati-mati ni gapo dia nama mati-mati ni. Hak takut berlaku ni. Dia mari dia ni. Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu sekalian, bahawasanya hakikat kematian itu. Kita ada hakikat, ada syariat. Ia beza. Hakikat ni hak sebenar lah. Apa dia hakikat tu? Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu sekalian, bahawasanya hakikat kematian itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai ayat dan hadis yang menjelaskan cara-cara mengambil pelajaran, iaitu perpisahan roh dari badan. Bukan tidak adanya roh. Roh ada, dia pisah. Ia pisah saja roh dari badan. Badan masuk dalam tanah. Kerana badan ni dah punah guna lama. Kata Masyaikh Ali Sufi, mati ni, tubuh kita ni umpama kain baju. Bila buruk, kita pakai lama tahu. Beli baru. Sama lah tubuh kita bila guna puluh-puluh tahun, ia punah. Punah ke tu, punah ke ni, rosak ke tu, rosak ke ni. Kalau nak guna lah tubuh pekedu. Nak guna ke dia. Rebeh, bau-bau tu lah rusuk pinggan. Keduk habis. Tengok pun takut. Tak boleh pakai dah tubuh tu. Tahu ada tanah. Yang makan ulat kambuh. Bakit kelik sesak tubuh baru. Tubuh comel. Tubuh baru pula. Roh tu lah. Jadi hakikat mati sebenar. Bercerai roh dengan badan. Bukan tak ada roh tak. Roh ada. Roh ni kekal. Dia tak binasa roh ni. Adapun ayat tentang itu. Tentang mana? Kata berpisah roh dari badan. Bukan tidak ada roh. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wala tahsabanna allazina qatilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina, artinya janganlah engkau mengira, yakni menyangka. Mengira ni kita sekolah bahawa orang-orang yang gugur di jalan itu, di jalan Allah Ta'ala tu lah, sabilillah. Dan ni pergi di Palestin. Syahid belakang tu. Jangan kita seka orang mati syahid ni, mati bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ada rezeki lagi tu heaven. Mereka dalam keadaan gembira. Orang mati syahid lah, mati paling sedap sekali. Setengah sebut dalam hadis, orang mati syahid ni minta dengan Allah Ta'ala nak hidup semula. Tolonglah ya Allah, hidupkan saya semula. Saya nak pergi pergi mati syahid. Nak pergi pergi, nak pergi mati syahid pula. Kerana mati paling sedap sekali ialah mati syahid. Apa mati syahid? Berperang dengan kafir untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Itu syahid. Cukup syarat belakang lah. Lepas padang aida, hutan ke bayar belakang. Tidak kena juga. Mati dia mati paling sedap sekali. Tak serah sakit sikit abuk kena cicang ke kena ke dia. Bahkan Nabi kadang-kadang iktiraf. Orang mati syahid lebih daripada Nabi lagi. Nabi wajib kena mandi, kena semayang. Orang mati syahid semua mandi haram. Tu Nabi. Jadi jangan kita sangka mereka ni mati, bahkan hidup. Ayat dalil kata mati ni bukannya tak ada roh ke apa dak. Dia hidup lagi. Pindah halam saja. Ini ayat ni adalah untuk orang-orang meninggal dalam syahid. Ayat ni untuk orang mati syahid saja. Lagu mana perang dengan kafir harbi lah. Lalu ni duk perang Palestin. Kalau kita berasa nak mati syahid gila. Paling kurang mati syahid ni kita biar ada dalam hati kita semangat jihad. Supaya tidak jadi pengecut. Takut jadi pasik.
Dan hadis yang menunjukkan atas orang-orang celaka juga seperti demikian juga. Rasulullah SAW bersabda pada hari Uhud, perang Uhud, perang Badar menang besar. Perang Uhud berkecamuk. Tak kalah tapi berat sikit di perang Uhud. Kepada jasad-jasad mati para pemimpin Quraisy. Nabi ada kata ni. Wahai fulan. Nabi bersabda di perang Uhud, jasad-jasad mati pemimpin. Sesungguhnya telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku sebagai kebenaran, maka kalian mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian sebagai kebenaran. Ada setengah tu kata di perang Badar, masa kambuh belakang dah tu, Nabi duduk lagi kaki dekat sikit dengan lubang kubur kambuh sesat kafir tu. Nabi kata, hang rasa dah hak gapo aku royak. Sahabat pun dengar belakang, ya Rasulullah, mereka dah mati ni. Apa Rasulullah kecek lagi? Adakah mereka mendengar? Nabi kata, mereka ni mendengar gapo aku royak ni seperti mana kamu mendengar lalu. Nak yakwi. Lagi, wahai Rasulullah, apakah engkau memanggil mereka pada mereka telah mati? Ni dah. Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadih. Supah tu. Nabi supah tu nak keyakinan. Orang Arab lagu tu lah. Sikit-sikit supah lalu. Wallazi nafsi biyadih innahum la asma'u lihazal kalami minkun illa innahum la yaqdiruna alal jawabi. Artinya demi yang diriku berada dalam tangannya, genggamannya, kekudratannya Allah Ta'ala. Sesungguhnya mereka lebih mendengar daripada kalian terhadap perkataan ini, melainkan mereka tidak mampu menjawab. Nabi kata kau pergi Uhud tu lah. Tak dengar kau royak ke apa dah, mu tahu dah hak Tuhan janji, kebenaran rasa dah. Bila mati dapat rasa tu, hak sebenar ataupun hak tak sebenar. Jadi sahabat tanya lah, Nabi kata mereka ni lebih dengar daripada kamu dengar lagi. Cuma you tak boleh jawab. Jadi kata hidup, ada kehidupan lagi selepas pada kematian. Itulah hidup yang abadi, hidup yang kekal abadi. Dan lagi daripada Sina Ayub, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya ia bersabda, inna nafsal mu'minin idza kubidat talaqqaha ahlu rahmati min indi lahi ta'ala kama yulqa al-basiru fid dunya yaquluna anziru aqakum hatta yastariha fa innahu kana fi karbin syadidin fayas'alunahu madza fa'ala fulanun wa madza fa'alat fulanatun wa hal tazawwajat fulanah fa iza sa'aluhu an rajulin matat qablahu wa qala mata qabli inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zuhiba bihi ila ummatil hawiyah. Artinya sesungguhnya apabila jiwa-jiwa seorang beriman dicabut roh tu lah. Bila cabut roh, maka akan disambutlah oleh ahli rahmat daripada sisi Allah Azza wa Jalla, malaikat rahmat. Sebagaimana kegembiraan disambut di dunia. Kita orang beranak, bila siapa masuk hospital ataupun dulu tok bidai mai rumah, kuak nak beranak. Mak dia tu gak separuh mati neran. Tubik kia hak lain dia alhamdulillah suka belaka. Tak ada orang beranak tak suka belaka. Alhamdulillah jerit pada telapak gembira. Alhamdulillah boleh anak. Begitulah juga orang beriman, hak juruh, hak baik, bila cabut nyawa, hak sambut tu malaikat rahmat gembira belaka. Kerana ruh ni ruh molek, ruh baik. Gitulah. Kita sudah jadi juruh ni, jadi baik. Dan mereka berkata, tunggulah saudara kalian sehingga ia beristirahat. Bila mati ni, tempat istirahat. Kerana sesungguhnya ia telah melewati keadaan yang sangat payah. Mana payah? Masa nak cabut nyawa. Kalau orang beranak, masa terai nak beranak. Dia sakit ngak. Tugak gesah kiri kanan. Dalam kau buka. Selagi tak beranak, selagi tu tak lepas daripada sangat payah. Bila kuat beranak, alhamdulillah, lepas dah kesulitan. Begitu juga kita nak mati.
Nasakaratul maut. Kita apa panggil nazak. Duk nyawa. Tu saat-saat yang payah, saat-saat yang sakit sangat. Masa duduk tengah tarik roh tu. Tapi bila cabut, biar ada istirahat dulu. Maka mereka bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan si fulan dan apa telah dilakukan oleh si fulan? Apakah si fulanah telah kahwin? Maka bila mereka bertanya tentang seorang laki-laki yang telah meninggal sebelumnya, maka ia menjawab, ia telah meninggal sebelum aku. Itu kata ahli rahmat tu lah. Si fulan ni lagu mana? Kahwin dah ke? Layan ni lagu mana? Hak mati ni. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita orang mati, kita kata lagu tu lah. Sesungguhnya lillah bagi Allah wa inna ilaihi, dan kepadanya Allah jugalah kita kembali. Sesungguhnya ia telah dibawa ke neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Itu hak mayat jahat. Kata dia lagi penjelasan tentang pembicaraan kubur bagi mayat ketika diletakkan padanya mayat. Mayat letak kubur lagu mana? Jadi hakikat kematian apa dia? Pindah alam saja. Umpama kita masuk hospital, masuk ICU, kemudian duduk 3 hari, tubik ICU duduk wak biasa. Lagu itulah pindah wak. Kita duduk alam dunia, segar mega, sakit, mati, pindah masuk alam barzah. Hidup lagi, hidup dalam keadaan roh. Tak payah kerja, tak payah kau satu. Rezeki tu dah tanggung belakang. Aku panggil pindah alam saja. Itu hakikat mati. Bukan kata habis, tak ada kabar, tak ada kira-kira kabar, tak. Pindah alam saja. Jadi bekal kita bawa masa hidup ni sebelum mati akan membuatkan kita rasa senang sana. Kata dia lagu mana pula nak cara tak mayat dalam kubur ni? Rasulullah SAW sabda, yaqulul qabru lil mayyiti hina yudau fihi, waihaka ya bana Adam, ma gharraka bih, alam ta'lama anni baitul fitnati wa baitul zulamati wa baitul wahdati wa baitud duri, ma gharraka bi idza kunta tamurru bi padada, fa in kana amaluhu salihan ajaba anhu mujibun lil qabri, fayaqulu ara'aita an kana ya'muru bil ma'rufi wa yanhau 'anil munkar, fayaqulu qabru inni idzan atahawwalu alaihi qadiran wa ya'udu jasaduhu nuran wa tas'adu ruhuhu ila Allah Ta'ala. Gapo dia kata kubur bila mayat kita letak? Kubur ni makhluk Allah Ta'ala, boleh kecek, boleh apa-apa juga. Artinya kubur berkata, kubur kecek. Tak kaya tu nanti kita masuk kubur sendiri. Kubur berkata kepada mayat ketika mayat diletakkan di dalam kubur. Apa kubur kecek dengan mayat? Celakalah engkau, wahai anak Adam. Na'udzubillah. Apa yang membuat engkau tertipu denganku? Celaka sungguh mu masuk sini. Apa perkara yang membuatmu ni jadi tertipu dengan aku? Maksudnya mu tak cedek bekal nak mari jumpa aku sini ni. Mu dah sibuk dengan dia. Siapa dia tipu mu? Ya jadi mu tak ingat lebih mu nak masuk dah ni. Bukankah engkau telah mengetahui bahawa aku adalah rumah cobaan, fitnah. Selamat kubur, selamat bakit kelip. Ada muka nakir, ada himpit kubur, ada ulas sajak akhirat nama dia. Siapa dia yang tipu mu ni jadi mu lupa dengan lubang mu nak masuk ni. Kubur kata aku adalah rumah cobaan, tempat coba belaka. Dengan muka dengan soalan. Kemudian kubur kata lagi, dan aku adalah rumah kegelapan. Aku ni rumah gelap. Lah pusat pun tak ada gelap gelemak. Siapa dia yang jadi tipu mu tak ingat nak masuk rumah gelap? Dan rumah kesendirian, yakni rumah duduk sorang-sorang.
Tak ada teman seorang pun. Sayang lagi mana sekalipun tak ada orang kita teman dalam kubur. Duduklah seorang-seorang. Kubur ni kecek. Dan rumah yang penuh ular. 3 hari dah. Pecah mata, pecah tengok tubik darah. Meleleh darah. 7 hari start dah ular. Ngongak. Tak ada sebulan habis licin. Tinggal kakak saja. Tu rumah ular. Ular penuh. Busuk pohon bau. Kalau tak kambuh. Sebutir kapung ni bau belakang. Sebab tu kubur ni sunat dalam 7 kaki. Tamu pasal apa kena gali dalam? Tak sewi binatang buah bongkar gali. Yang kedua tak sewi bau busuk. Siapa-siapa gali toha bau busuk pun dia haram. Itu kena gali dalam. Jadi kubur tu kecek ke mayat. Celaka mu ni. Siapa dia buat mu jadi tipu? Lupa nak mari sini ni. Lubang gelap, lubang cobaan, lubang sendirian, lubang penuh ulat. Apa yang buat engkau tertipu denganku? Kubur kecek. Mu tertipu ke mana ni? Terperdaya. Ketika engkau berjalan di atasku, selangkah demi selangkah. Masa muda atas dunia mu jalan ke tepi aku, tengok pun tak. Orang lalu kubur, tengok pun tak takut. Mu tak beringat ke? Satu kubur tak panggil, mari. Tak sudut larilah sini je ke depanmu. Kubur kata engkau ketika engkau berjalan di atasku, selangkah demi selangkah. Mu tak beringat ke? Maka jikalau ia seorang yang beramal soleh. Tadi orang celaka. Duduk atas dunia, malah wa amal. Tertipu dengan kehidupan dunia. Yang sedap, yang seronok, yang mewah sementara. Gila dengan harta, dengan pitih. Tak nampak. Tepat nak cadang. Ni panggil celaka, kubur panggil. Kubur kecek wahai celaka. Tapi lagu mana kalau jikalau ia seorang itu beramal soleh. Yang ingat, lubang kubur tak lama dah. On the way. Nak jawab apa dia dalam kubur. Duduk sorang-sorang. Tak ada sorang abuk, tak boleh tolong. Jawab amal soleh. Duduk pondok, ngaji, beramal. Jaga dengan orang. Tawak balah. Maka seorang penjawab akan menjawab kepada kubur. Dan berkata, bukankah engkau telah melihat bahawa ia telah beramal ma'ruf? Apa amal ma'ruf? Suruh dengan kebaikan. Buat baik lah weh, semayang lah weh, puasa lah weh, mengaji lah weh, fardu ain ni. Mu tak lepas fardu ain, berasak lebih kubur. Dia suruh sama. Berubahlah, taubatlah sebelum mati. Hak lepas tu biar lepas. Dan nahyi anil mungkar, tegah buat larang. Mu jangan buat gini, mu jangan buat gitu, haram. Jangan berjudi, jangan ni, haram. Jangan tak ngaji agama, haram, berdosa seperti mana tinggal mayang juga. Maka kubur berkata, aku akan apa dia? Menaunginya dengan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Maksudnya kubur kata aku teduhmu ni. Dengan tumbuhan yang hijau. Dan jasadnya akan kembali bercahaya. Dan ruhnya akan naik kepada Allah Ta'ala. Tu gambar dia tu. Kubur berkata kepada orang-orang yang masuk dalam kubur. Jadi masuk dalam kubur dua saja. Sama ada orang celaka, syakawah, na'udzubillah, atau orang sa'adah, orang bertuah. Apa orang bertuah? Beramal, soleh, buat amal, cedek dalam lubang kubur. Ni panggil orang bertuah. Orang celaka, orang lupa dengan lubang kubur. Duk sedap, galik dengan kehidupan dunia. Ni panggil orang celaka. Penjelasan tentang azab kubur dan pertanyaan mungkar nakir. Mana kata sebut ni? Ada ke hadis? Kata Sayyidina Al-Bara' bin Aziz radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk solat jenazah seorang laki-laki daripada kalangan Ansar. Ansarnya orang Madinah. Orang Madinah Ansar. Jadi kata Bara', kami keluar dengan Nabi sekali mayat-mayat. Kita kan Tok Guru pondok lah. Tok Guru pergi mayat-mayat, kita pergi sekali ikut Tok Guru.
Kemudian Rasulullah SAW duduk di si kuburnya mayat, sambil menundukkan kepalanya Rasulullah yang mulia. Kemudian ia Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabi qabri. 3 kali Nabi ulang. Kemudian ia bersabda, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau daripada azab kubur. 3 kali Nabi ulang. Duduk dekat kubur Nabi baca ni. Atas kubur ni ada azab. Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina idza kana fi qabalin minal akhirati ba'asallahu ta'ala malaikatan ka'anna wujuhahum syamsu wa mahum anutun wa kafanun fayajlisuna madda basirihim fa iza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin baina samai wal ardi wa kullu malakin fil samai wa futihat abwabu samai falaysa minha babun illa yuhibbul an yadkhula bi ruhihi minhu fa iza su'ida bi ruhihi minhu qila ay rabbi ata abduka fulanu fayaqulu arji'u fayaqulu arji'uhu fa'aruhu ma a'dadtu lahu minal karamati fa inni wa'adtuhu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa innahu la yasma'u khafqa anihalihim idza wallaw mudbirina hatta yuqalu ya hadza ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqulu rabbi Allahu ta'ala wa diniya islamu wa nabiyyi sayyidina Muhammadun fayan taharanihi intiharan sadidan wa hiya akhiru fitnati tu'radu 'alal mayyiti fa iza qala zalika nada munadin an sadaqta wa huwa ma'nan qawlihi ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu biqawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah summa ya'tihi atin hasanan wal wajhi tayyibul raihati hasanun siyabi fayaqulu abshir birahmatin ma rabbika wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun fayaqulu wa anta basyarakallahu bi khairin ma anta fayaqulu ana amaluka salihu wallahi ma alimtu inna kunta lasarian ila ta'atillahi ta'ala bati'an an maksiatillahi ta'ala fajazakallahu khairan qala summa yunadi munadin anif ufrusu lahu firasha min furusil jannah wa iftahu lahu baban ila jannati fayufrasu lahu min furusil jannati wa yuftahu lahu babun ila jannah fayaqulu Allahumma ajil qiyamas sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Kama qasna Nabi. Artinya sesungguhnya orang beriman apabila ia orang beriman berada di permulaan akhirat. Mana permulaan akhirat? Mati. Awal akhirat mati. Dia bukan akhirat sungguh tapi serata awal akhirat dah. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengutuskan malaikat yang wajah-wajah mereka bagaikan matahari dan bersama mereka hanut atau wangian dari surga. Hanut ni wangi-wangi lah. Orang Arab ni suka benda-benda wangi. Dan kapan? Dan mereka duduk sepanjang pandangan mereka bila rohnya keluar. Maka setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi dan setiap malaikat yang ada di langit mengucap selawat untuknya. Dan pintu-pintu langit dibukakan. Dan tidak ada satu pun pintu malaikat pintu itu ingin roh itu masuk melaluinya. Tak roh bila cabut naik langit. Ketujuh langit yang melepasi habis. Ini orang soleh ni lah. Malaikat mari muka pematahari. Maka bila rohnya diangkat maka dikatakan wahai Tuhanku hamba engkau si fulan telah datang. Bawa roh dengan kain putih. Maka Allah Taala berfirman kembalikanlah ia dan perlihatkanlah kepadanya apa yang telah aku persiapkan untuknya dari kemuliaan. Tunjukkan roh ni gapo dia tempat yang nak pergi pas ni. Kerana sesungguhnya aku telah berjanji kepada minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya dari bumi ini tanah itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya
tanah tu kami akan mengembalikan kalian. Dan daripada tanah juga kami akan mengeluarkan kalian pada kalian yang lain. Yang dibangkit balik. Itu saya sebut je lah Al-Quran. Dan sesungguhnya ia mendengar bunyi sandar-sandar. Selipar tu lah. Mereka ketika mereka berpaling pulang sehingga dikata, wahai orang ini, siapakah Tuhan engkau? Apakah agama engkau? Dan siapa Nabi engkau? Maka ia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Dan agamaku adalah Islam. Dan Nabiku adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-dua mereka itu membentangkannya dengan keras. Dan ini adalah fitnah yang terakhir yang diperlihatkan kepada mayat. Maka jikalau ia telah mengatakan yang demikian, maka akan berserulah orang yang berseru, sesungguhnya benarlah engkau. Dan ini adalah makna yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah SWT talqin. Baca ayat ni lah. Artinya Allah Azza wa Jalla meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kemudian datang seorang kepadanya mayat al kubur ni lah, yang berwajah tampan. Siapa dia mari ni? Tampan ni. Dan berbau sangat harum. Serta berpakaian sangat bersih. Dan berkata, bergembiralah dengan rahmat dari Tuhan kau. Dan syurga yang jalannya syurga untuk mereka nikmatan yang abadi. Maka ia berkata, dan untuk engkau semoga Allah Azza wa Jalla memberi khabar kegembiraan kepada engkau dengan kebaikan. Siapakah engkau? Mayat tanya. Siapa mu ni? Comel kita mau lalu ni. Mari dalam kubur aku ni. Maka ia menjawab, aku adalah amalan soleh engkau. Ini nama amal soleh. Masa dunia malah buat. Malah. Tak cekak. Masa dalam kubur baru tahu. Amalan soleh mari duk temai kita dalam kubur. Demi Allah, aku tidak mengetahui jika engkau sangat segera untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan paling lambat untuk maksiat Allah Azza wa Jalla. Mayat ni, amalan soleh kata mula paling cepat sekali dalam waktu taat. Kalau bel kat terus, tak ada bel mari dah. Kalau kelas kat, tak ada pukul 8 siapa dah. Bukan kata orang baca habis 4 muka baru siapa. Amalan kata mula kalau waktu taat paling cepat sekali. Dan paling lama untuk kalau orang maksiat paling lambat sekali. Orang lain buat maksiat belakang dah, baru duduk tengah nak buat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas engkau dengan kebaikan. Itu kata amalan soleh dia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kemudian berseru, orang berseru, hamparkanlah untuknya hamparan dari hamparan syurga. Orang soleh mati. Dan bukakanlah untuknya satu pintu ke pintu syurga. Dalam kubur ni ada satu pintu nela. Nampak terus ke syurga. Hamparan tempat dia duduk tu lah dalam kubur tu. Hamparan syurga dah. Maka dihamparkan untuknya dan dihamparkan syurga. Dan dibukakan untuknya satu pintu ke syurga. Nampak nela direct syurga. Sukalah. Maka ia berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, segerakanlah terjadi hari kiamat. Mayat minta, cepatlah kiamat, cepatlah. Pasal apa? Nasi syurga. Moga pintu nela buka dah. Sehinggalah aku dapat berkumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku. Akan jumpa pula anak bini dari syurga seksa. Jikalau anak bini masuk syurga juga. Kalau tak, tunggu dulu. Habis dosa dulu. Tu apa dia tu? Nak ayat kehidupan dalam kubur. Amalan soleh kita ni lah duk temel. Jadi janganlah kita sekali-kali ada malah dalam buat amal ibadat. Kalau malah, kata lalu. Dalam kubur nak apa esok? Nyesal lah dalam kubur esok. Kata ke diri sendiri. Malah lagi. Umur 70, 60, malah lagi mayat. Malah lagi tahajud. Dalam kubur nak duduk dengan siapa? Supaya kita ni semangat sama buat amal siang malam pagi petang sehinggalah kita mati sekat tu dulu. Hak kedua ni cerita tentang mayat jahat. Kemudian kata dia Rasulullah SAW bersabda, wa amal kafiru fa inna idza kana fi qabalin minal akhirah. Orang kafir azab kubur. Insya-Allah kita sambung lagi akan datang kalau panjang mau. Ada molek wallahu taala subhanakallahumma asyhadu an la ilaha